Okey. Saya nak highlight hari ni sebenarnya pasal proses pendahuluan dan tuntutan lah untuk proses dan prosedur kewangan yang terlibat dengan Persatuan dan Kelab KPK, Persatuan Pelajar. Okey, objektifnya kita nak dapatkan maklumat umum lah. Apa sebenarnya pengurusan bayaran secara general. Okey. Sebabnya, saya kena terangkan sebabnya bidang kita ni para pelajar persatuan sekarang adalah bukan orang kata dari bidang kewangan, tapi kena tahu, okey? Kita bidang berbeza. You all engineering, jurutera, saya accountant. So, kita faham, tetapi saya nak bagi lebih jelas hari ni, okey? Dan juga saya nak bagi penerangan sikit untuk jenis, kaedah dan tata cara bayaran UiTM. Kemudian kita akan pergi detail lah untuk pengurusan bayaran pendahuluan dan tuntutan pelbagai. Dan sambil-sambil bila untuk perkara 3 ni saya akan highlight juga peraturan dan perkeliling yang berkuasa. Dan akhirnya kita nak berkongsi sedikit isu-isu berkaitan bayaran lah. Terutamanya pendahuluan dan tuntutan lah. Okay, sedikit pengenalan. Saya tak perkenalkan staf-staf saya. Boleh tengok di website Pejabat Bendahari. Ada muka kami di situ, carta pun ada. Tetapi kita nak highlight apa objektif pengurusan kewangan universiti secara umum. Kita nak highlightkan bahawa pengurusan kewangan universiti ni adalah penting untuk kita uruskan sumber ataupun peruntukan yang kita dapat tu dengan cekap, berkesan dan ekonomi. You all jangan nampak ini adalah kerja staff, kerja HEP, kerja pejabat bendahari. Dia puncanya ataupun yang menggunakan sumber ni adalah persatuan, adalah pelajar. Apa-apa peruntukan yang kita dapat dalam universiti, keutamaannya adalah untuk pelajar. Okay, so kita sama-sama uruskan sumber kewangan ni dengan cekap. Okay, berkesan dan ekonomi. So, ada langkah-langkah penjimatan, ada langkah-langkah penjanaan. Okay, semua adalah. Okay, yang kedua adalah untuk memastikan proses yang kita laksanakan adalah berasaskan prinsip legality. Okay, ada peraturan dan undang-undangnya. Accountability, ada tanggungjawab dan amanah yang kita kena laksanakan. Dan juga berintegriti. Okey? Laksanakan yang betul, biasakan yang betul. Apa kita sebut? Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Okey? Supaya kita ni sentiasa berintegriti lah. Okey, yang ketiga adalah untuk kita supaya kita dapat menyedari dan mengurus risiko kewangan yang mungkin timbul supaya risiko tu dapat dikawal atau dielakkan. Okey? Nanti saya highlight lah. Sebab yang ni relate dengan isu-isu kewangan. Okay, yang keempat adalah untuk memastikan data atau maklumat kewangan yang disediakan adalah tepat dan boleh dipercayai. Okay, Dr. Mira baru je sebut tadi laporan. Apa borang E tadi tu? Bila you all batal ataupun cancel program nak tunda apa, kena maklumkan balik. Supaya data atau maklumat kewangan di peringkat jawatankuasa, di peringkat HCP, di peringkat bendahari adalah tepat. Okay, kadang bila kita tak buat program, bajet you all tu sebenarnya kita boleh guna untuk program lain. So, macam sebenarnya kita dah allocate bajet tapi you all tak guna. Bajet macam dah habis guna tapi sebenarnya tak habis lah. Okay. Okay, ini prinsip yang saya sebut tadi, yang untuk perkara kedua tu. Sedikit je. Okay. Apa maksud legality? Mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang digubal lah. Okay, oleh universiti, oleh kerajaan. Okay. Universiti ni badan berkanun tapi kita takluklah kepada semua peraturan kerajaan. Okay. Yang kedua, accountability. Kita ada amanah untuk menjalankan aktiviti secara bertanggungjawab ke atas kejayaan atau kegagalannya. Okay, bila buat program, kalau program tu berjaya, berjayalah. Kalau gagal, kita kena bertanggungjawab jugalah. Okay. Gagal dan berjaya tu sama-samalah menikmati dan bertanggungjawab ke atasnya. Obligasi untuk memberi jawapan dan penjelasan. Okay, mengenai tindakan dan prestasi. Itulah. Okay, yang ketiga adalah integriti. Kita mesti telus dan tulus dalam melaksanakan tanggungjawab. Melakukan perkara yang betul walaupun tiada siapa yang melihat. Okay, sedikit sebenarnya skop kewangan universiti di UiTM ni ada 12. Nampak macam banyak sangat banyak sebenarnya. Okay, tetapi yang kami uruskan di zon 8, yang utama adalah kewangan zon lah. Dalam kewangan zon ni, ada semua perkara-perkara yang berkaitan di sini lah. Lagi 11, berapa? Ada 8 lagi lah yang kita terlibat.
Okay, yang bawah ni taklah kewangan korporat, tak kewangan cawangan di cawangan lah. Dasar dan pentadbiran di induk pejabat bendahari lah. Tetapi proses lain ni ada kaitan dengan pengurusan zon. Okay. Okay. Saya terus ke pengurusan bayaran. Okey, maksud bayaran secara umum adalah transaksi pengeluaran wang bagi sesuatu perkhidmatan, kerja dan perkara yang telah dilaksanakan. Okey? Tak ada masalah siapa yang laksanakan. Tetapi itu kita buat bayaran selepas. Okey, selepas sesuatu perkara telah dilaksanakan. Okey? Contoh yang biasa kalau aktiviti pelajar adalah honorarium, pembelian peralatan, apa lagi? Kerajaan lah, makan minum. Itu je lah kan. Okay. Dia, pembayaran ni kita buat kepada staff, kepada pelajar, kepada vendor, agensi, organisasi. Organisasi ni boleh jadilah di luar atau dalam negara lah. Okay. Okay. Tujuan kita buat bayaran ni, tujuan kita menguruskan bayaran satunya kita nak menepati 3 elemen tadi, legality, accountability dan integrity. Yang kedua inilah, ada 6 aspek, iaitu kita nak pastikan bayaran ni telah dibuat dengan teratur bagi mengelakkan kesilapan. Contoh kesilapan tu 2 kali bayaran. Sebab tu tadi Dr. Mira ada sebut juga receipt mesti original. Sebab kita tak nak bila download online ke receipt selain daripada ori lah yang kata printed punya ke, download WhatsApp ke apa semua, kita nak elakkan perkara ni. Okay? Berlaku 2 kali tuntutan. Okay, disokong oleh dokumen yang sah. Adalah dokumen-dokumen untuk melengkapkan kita punya tuntutan bayaran nanti. Okay, dibuat kepada pihak yang berhak sahaja. Keempat, tuntutan bayaran dibayar dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima. Okay, yang nanti saya highlight sebab kemungkinan akan ada pindaan-pindaan Okay, tetapi secara umumnya Perkeliling Kerajaan dan UiTM menetapkan 14 hari. Okay. So kita nak mencapailah sasaran sifar teguran audit dan aduan pelanggan lah. Contoh kalau di peringkat saya ni salah bayar, pendahuluan lewat. Lepas tu kalau aduan ni lambat bayar kurang daripada amount dituntut. Okay. Dan akhirnya tujuan kita uruskan bayaran dengan yang terbaik adalah untuk menjaga imej dan kredibiliti jabatan, menjaga imej KPK sendiri, pejabat bendahari dan juga UiTM lah. Okay. Okay, apa prinsip-prinsip bayaran Ini secara umum lah, nanti kalau nak tahu detail lagi datanglah kita buka kelas. Okay. Tapi ini secara umum yang siapa-siapa pun kena tahu, walaupun tak uruskan bayaran secara direct bayaran tidak boleh ditahan Kalau ada tuntutan daripada vendor, daripada staff, saya tak boleh tahan sebenarnya. Okay? Walaupun apa-apa peruntukan daripada arahan pembendaraan atau perkeliling lain, pembayaran satu bil yang telah dikemukakan dengan sempurna, saya kena bayar. Okay? Tetapi, walaupun ada keraguan keraguan tu saya tanggungjawabkan kepada pegawai yang lain. Okay? Maksud dia saya guna duit dia lah. Maksudnya saya charge pendahuluan diri kepada penama tersebut, kita guna duit dia untuk bayar. Okay? Bayaran perlu disegerakan. Okay. Ini antara mekanisme yang UiTM gunakan untuk membuat bayaran. Ada kat sini 5 yang kita highlight. Untuk program-program pelajar, kita cuma gunakan interbank gyro sahaja, EFT. Cek kita dah tak guna. Okey, bayaran tunai ni adalah untuk urusan pentadbiran je. Okey, student ataupun persatuan tak adalah yang ni. Tak ada Okay, kita bayar terus ke akaun penerima melalui IBG atau internet banking lah. Okay, lain-lain inovasi ni EP Plus, kalau kita buat perolehan atau pembelian, contoh macam t-shirt tadi, kita buat melalui EP. Dan UiTM ada juga credit card, tapi untuk kegunaan staff sahaja. Okay, voucher journal ni dalaman sahaja. Okay, untuk cek, sekiranya ada keperluan mendesak, ada pemohon ataupun syarikat yang kita nak bayar, dia minta cek.
kita boleh uruskan tetapi dengan justifikasi sebab kita dah tak ada sebenarnya cek ni dah 2-3 tahun ni memang langsung tak ada bayaran by check. Ya. Okey, ini 4 kategori utamalah penerima bayaran kita. Okey. Vendor, staff, pelajar dan lain-lain. Vendor ni bayaran bagi bekalan, kerja dan perkhidmatan. Saya tak highlight bekalan ni apa, kerja ni apa, perkhidmatan ni apa. Bekalan ni basically macam keperluan program lah. Kita beli alat-alat, okay, t-shirt. Okay, perkhidmatan ni kalau bayaran honor penceramah, di perkhidmatan lah. Okay. Kepada staff, biasanya gaji, pendahuluan pelbagai, itulah yang dekat dengan kita. Okay, untuk pelajar, okay, kalau di HCP ni adalah tuntutan-tuntutan ataupun bayaran bagi tujuan kecemasan ataupun kebajikan pelajar lah. Kalau pelajar kemalangan ke, kematian waris ke, ada di sini. Kita bayar terus ke akaun pelajar. Okey. Jenis bayaran ada 2 jenis utama dengan pesanan jabatan atau tanpa pesanan jabatan. Okey, yang kita nak bincang hari ni banyak adalah tanpa pesanan jabatan. Okey, tetapi saya nak maklum juga boleh-bolehnya praktis yang paling baik adalah menggunakan pesanan jabatan LO. Okey. Kalau kita nak order makan sehingga 1,000, okey, boleh, saya boleh benarkan tanpa LO tetapi seeloknya dengan LO. Okey. Okey, yang kedua adalah tanpa LO. Tanpa LO ni yang dalam kotak kuning terang ni saja, kuning bawah ni sahaja yang kita boleh buat bayaran tanpa LO. Okey. Dibenarkan tapi ada had-had dia lah ya. Contoh bayaran bekalan, kerja perkhidmatan ni ada lebihlah pada sini. Contoh kalau bekalan lebih pada 1,000 baru keluar LO. Okey, pendahuluan perjalanan dan pelbagai kita sentuh hari ini adalah pendahuluan pelbagai saja. Tuntutan pelbagai, okey, yang lain tak ada kaitan lah. Okey. Apa maksud pendahuluan pelbagai? Okey, pendahuluan pelbagai ni bayaran pendahuluan bayaran kepada staf bayaran kepada staf untuk sesuatu aktiviti terancang bagi membeli barang perkhidmatan yang diperlukan. Saya highlight perkataan terancang tu sebabnya kalau tak terancang tak ada kelulusan. So memang tak adalah nak dapatkan pendahuluan tu macam mana kan. Okey. Boleh digunakan untuk pembelian bahan, samalah tadi bahan, mesin, peralatan di bawah nilai 3,000 untuk setiap resit atau keseluruhannya satu aktiviti tu maksimum 3,000 lah. Okey. Nilai setiap item. Okey, nilai pendahuluan yang boleh diambil adalah 5,000 untuk setiap program. Hanya untuk staf saja. Jangan nanti ada pula yang nak mohon pengerusi ke presiden persatuan mohon pendahuluan atas nama dia. Tak boleh. Dan seeloknya atas nama staf ni adalah penasihat sendiri. Okey. Dan bila ambil pendahuluan pelarasan maksud dia bila dah ambil pendahuluan, dah belanja, perlu dihantar dokumen untuk pelarasan ataupun orang kata untuk kami buat kemaskini balik dokumen, kemaskini balik transaksi tersebut dalam tempoh 2 bulan dari tarikh pendahuluan diambil. Contoh kalau hari ni ada permohonan daripada kelab, daripada persatuan untuk ambil pendahuluan sampai kepada saya, hari ni saya akan proses dan bank in ataupun kita buat transaksi online banking tadi, IBG tadi kepada akaun penasihat. So hari ni berapa bulan? 15 hari bulan. So dalam tempoh 2 bulan, dia bukan kira 2 bulan, kalau contoh Februari, Mac, 2 bulan. Dia kira 60 hari sebenarnya. So kalau 15 tambah 30 tambah 30, jadi berapa? Okey. Okey. Pendahuluan pelbagai ni kita boleh ambil sekiranya projek tu dalam jangka masa pendek
ataupun jangka masa panjang yang orang kata mungkin dalam 3 ke 6 bulan. Okey, boleh berlaku. Tapi biasanya di sini tak adalah. Tapi kalau ada dulu kita pernah bagi untuk sukan. Sukan mungkin melibatkan training sehingga ke habis sukan tersebut dalam masa 3 bulan. So boleh ambil dalam tempoh tertentu lah. Okey. Biasanya kita ambil dalam tempoh untuk projek one off je lah yang dihabiskan dalam masa sehari 2 hari. Okey, sekiranya yang melibatkan projek melebihi 2 bulan, boleh dimohon berperingkat. Kalau jumlahnya keseluruhan bajet yang diluluskan 10,000, boleh ambil 2 kali, boleh ambil 3 kali. Bergantung kepada pembelian yang dibuat pada waktu tu lah. Okay, contoh kalau kita nak beli untuk program sukan, kita nak beli piala. Piala tu kita nak bagi lagi 3-4 bulan. So tak payahlah beli dulu, kita beli lagi, lambat lagi. Okay, jangan ambil dulu pendahuluan untuk tujuan tu. Kita ambil dulu pendahuluan yang kita nak guna untuk awal. Contoh nak beli bola ke, macam tu. Okay. Tetapi tertakluk juga kepada jumlah maksimum yang ditetapkan 5,000 tadi. Okey, dokumen yang diperlukan, inilah tadi dirasa di CECP tadi pun ada juga dokumen-dokumen ni dan juga senarai semak tadi ada mention kod saya rasa. Okey, dokumen diperlukan borang permohonan pendahuluan pelbagai, borang bajet, borang PB380, surat kelulusan menjalankan aktiviti. Okey. Kalau keluar negara, surat kelulusan keluar negara. Okey, seterusnya tuntutan pelbagai. Okey, tuntutan pelbagai ni dia termasuklah pelarasan tadi. Okey, tuntutan ni merupakan bayaran balik ke atas perbelanjaan yang telah didahulukan oleh staf bagi pembelian barang atau perkhidmatan untuk aktiviti yang telah diluluskan. Okey. Dan lain-lain urusan rasmi yang telah diluluskan. Atau pelarasan pendahuluan sekiranya pendahuluan pelbagai telah diambil. Nampak tak? Perkataan telah kat situ berapa kali? 4 tau. So maksud dia, kita buat bayaran balik kepada apa-apa yang telah berlaku. Tetapi dengan syaratnya dah ada kelulusan. Okey, urusan tersebut, aktiviti tersebut telah diluluskan. Jangan belanja dulu, lepas tu bila nak claim, hantar kat pejabat mendari, hantar kat HCP, surat kelulusan tak ada. Kenapa? Tak mohon lagi. Buat dulu program. Tak boleh lah. Ya. Mesti yang telah diluluskan lah. Okay. Kalau datang kat saya nak mohon duit, macam mana nak mohon pendahuluan, tetapi pembelian telah dibuat. Okey. Datang kat saya nak mohon pendahuluan. Kena jugalah. Okey. Sebab dia sebenarnya kena buat tuntutan. Tuntutan pemulangan wang lah, tuntutan pelbagai. Bukan pendahuluan. Pendahuluan ni kita baru dapat kelulusan, kita tak buat lagi program tu, kita nak beli barang. Sebelum program dilaksanakan, Okey. Okey, perlu mematuhi garis panduan atau syarat am di Perkeliling Bendahari Bilangan 4 2017. Nanti saya highlight sikit yang ni, okey. Okey, ni dokumen yang diperlukan borang permohonan, borang PB juga, surat kelulusan dan resit-resit perbelanjaan asal yang telah disahkan oleh Ketua PTJ ataupun pegawai yang dilantik. Okey. Pastikan resit perbelanjaan mengikut butiran kelulusan. Jangan beli item yang tiada dalam surat kelulusan. Okey. Okey, tadi saya sebut keliling bendahari Perkeliling ni kalau nak tengok boleh minta dengan saya atau dengan pihak HCP lah. Ada salinan di pihak kami. Tapi apa yang saya nak highlight di sini, proses 9.1 di Perkeliling Bendahari berkenaan sebut di sini 9.1.6 UiTM berhak untuk tidak membayar balik tuntutan yang telah dilakukan. Satunya jika nilai tuntutan perbelanjaan adalah tidak munasabah. Atau jika pembayaran telah dibuat tanpa mengikut peraturan. Di perenggan 9.1. Nanti kita tengok perenggan lain tu. Pihak yang mendahulukan wang peribadi patut menanggung sepenuhnya sebarang risiko atau kerugian di atas tindakannya. Okey, saya nak patah balik sekejap. Saya lupa nak mention ni. Okey, poin kedua ini, bayaran balik ke atas perbelanjaan yang telah didahulukan oleh staf. Dia highlight kat sini staf. Sebabnya,
yang buat pendahuluan dan tuntutan pelbagai mestilah atas nama staf, atas nama penasihat. Walaupun yang membelanja, yang pergi kedai, yang beli online semua adalah pelajar. Tapi tuntutan mesti dibuat dibuat oleh staf dan saya, Pejabat Bendahara Zon 8 akan bayar kepada akaun gaji staf berkenaan. So kalau ada tuntutan yang student dahulukan, you all dah dahulukan, follow up. Okay, bila dah hantar dokumen kepada penasihat, dah hantar KCP, follow up dengan penasihat, tanya dia, duit dah masuk ke belum? Saya nak balik duit saya. Okay, macam tu lah. Okay, kita tak payah terus ke akaun student ya. Okay, patah balik kat sini. Okay, apa perenggan ataupun klausul 9.1 yang lain sebut? Okay, tuntutan pelbagai ni boleh dibuat dalam ada situasi-situasi yang membenarkan ya. Dalam keadaan terdesak. Program dah nak buat esok dah ni. Tak sempat dah nak keluar LO dah. Tak sempat dah semua ni. Surat keputusan dah ada. Okey, boleh beli. Boleh beli. Okey. Tetapi ada item-item dia lah. Okey, tindakan. Okey, 9.12 highlight tindakan sebelum mendahulukan wang ni kena buat apa? Ada tindakan dia. Ada step-step yang kena ambil. Ada checklist yang nak kena tengok dulu. Sebelum kita dahulukan duit kita beli barang. Nanti kalau beli kan tak boleh claim. Kan? Okay, 9.13 jenis perbelanjaan yang dibenarkan. 9.14 jenis perbelanjaan yang tidak dibenarkan. Okay. Okay, sekiranya berlaku sekiranya semua ni berlaku juga. 9.16 ni ada juga berlaku. Beli item yang tak dibenarkan. Okay. Tiba-tiba beli LCD projector. Tak boleh harga 4,000. Tak boleh. So, dia dah jatuh di bawah 9.11 dan 9.14. Saya tak boleh bayar. Macam tu. Okay, sekiranya berlaku juga, mohon kelulusan PNC. Tetapi sebolehnya elak. Jangan jadikan alasan. Jangan jadikan alasan, tak apa, nanti kita mohon je lah. Tak. Sebab mohon, tak semestinya lulus. Hak persatuan, hak pelajar, hak siapa-siapa pun, hak memohon, hak you all. Tapi hak melulus bukan hak you all. Hak melulus adalah orang lain. So, kalau dia tak lulus, you all tak boleh cakap apa. Okay? Dan mohon melalui Ketua PTJ ni PNC sahaja ya. Okay, perlu membuat pengesahan pada resit dan justifikasi kesokongan untuk mohon kelulusan. PNC tak ada kuasa melulus Kalau you all salah beli barang yang tak dibenarkan, PNC tak ada kuasa melulus. Kena mohon kepada bendahari UiTM. Panjang step dia ni. Kalau bendahari tak luluskan macam mana? Kan? So jangan, orang kata jangan mandai-mandai lah. Beli yang dibenarkan sahaja. Okay? Okay, next. Okay. Bagi pendahuluan dan tuntutan pelbagai ni, okay. Saya dah sebut, saya tadi, adakah bayaran honorarium? Okey, yang ni saya tak sebut tadi. Saya nak tanyalah. Kalau siapa-siapa boleh bagi feedback ya. Sebab saya tak tahu ni. Berapa ramai ada dalam ni dan berapa ramai yang masih segar mata tengah-tengah hari ni kan. Okey. Adakah bayaran honorarium yang dibayar menggunakan wang sendiri boleh dibuat tuntutan? Okey. Jawab dekat chat pun tak apa. Adakah tuntutan pelbagai bagi pembelian yang tidak mendapat kelulusan atau melebihi kadar dibenarkan? Okey. Adakah pendahuluan dan tuntutan boleh dibayar ke akaun pelajar? Jawab kat chat. Kalau tak ada jawapan kat chat tu, saya rasa you all tidur lah sebenarnya ni. Okey. Jawapan mana tak boleh tu? Ada 3 soalan tu. Semua jawapan tak boleh Okey. Okey, terima kasih yang menjawab. Okey. Betul. Sebenarnya semua tak boleh. Dah faham lah sebenarnya. Kan? Okey, sambil-sambil tu, okey, kita teruskan dengan kitaran proses ya. Okey, sebenarnya kalau kitaran proses ni, saya tunjuk sini 6. Okey, tetapi dalam 6 ni akan ada sub-sub proses lah. Tadi pun Cik Fazli dengan Dr. Mira dah sebut. Okey, sebahagiannya dan saya nak highlight sikit je lagi.
Ya, sebenarnya kat sini. Okay. Tadi dah dapat kelulusan, dah submit paper, dah submit borangsi, dah submit implikasi kewangan, dah dapat kelulusan. Okay. Sekarang dah nak laksana program. Okay, nak laksana program, nak beli peralatan lah. Okay, ikut item yang dah diluluskan. Okay, boleh mohon pendahuluan. Okay, boleh beli dulu. Kemudian, dah buat semua, rekod-rekod tu nak kena simpan, nak kena lengkapkan dokumen, nak kena hantar balik ke HCP dan pejabat pendari untuk proses tuntutan kan. At the end-nya, siapa yang buat tuntutan tu akan dapat bayaran lah. Okay. Okay. Yang ni tadi Dr. Mira dah sebut. Okay, permohonan yang lengkap. Okay, melalui online apa semua. Dan HCP pun akan keluarkan surat yang lengkap lah. Permohonan yang lengkap, surat kelulusan yang lengkap. Supaya bila lengkap ni, surat kelulusan lengkap memudahkan semua pihak nak menuntut dan pihak yang nak membayar ya. Kalau surat yang pihak persatuan dapat tak lengkap, refer balik dengan HCP, okay? Takut ada item yang tertinggal ke apa ke, refer balik. Item tertinggal tu boleh jadi dua lah. Satu, kemungkinan kecilnya tertinggal, memang tertinggal, tak tertulis. Dan kedua, yang kemungkinan besar adalah tidak diluluskan. Okay. You all mohon tetapi item tersebut tidak diluluskan. Itu bukan tak lengkap ya. Itu lengkap. Okay. Ketepatan maklumat di surat kelulusan. Ketepatan ni pun sama lah. Dia boleh jadi tepat. Contoh, you all mohon bajet makan 3,000. Tetapi di surat kelulusan 2,000. 2,000 tu sebab apa ya? Kena tahulah. Okay. Itu sajalah bajet yang diluluskan. Bukan typo lah. Dia kemungkinan besar tu bukan typo. Okay. Sekiranya ada pindaan ya, nak ubah apa-apa mesti mendapat kelulusan semula. Di borang E tadi itulah. Okay. Sekiranya ada pula dah beli barang terlebih daripada bajet, terlebih daripada peruntukan yang diluluskan. Nak mohon peruntukan tambahan selepas program. Memanglah tidak dibenarkan. Okay, tidak dibenarkan tu, dia sebenarnya satunya prosedur ya. Yang keduanya, dalam keadaan kekangan bajet universiti, kita nak bagi peluang kepada semua program, semua pelajar melaksanakan program. Okay, menikmati peruntukan yang telah universiti sediakan. Okay? So, kalau tak cukup duit ke apa ke, kita boleh cuba untuk jana lah, untuk jana ataupun cari sponsor. Okay. Okay, dah dapat kelulusan. Untuk mohon pendahuluan ni, saya highlight lagi sekali, pembelian mesti mematuhi perkeliling pendahuluan. Perkeliling Bendahari Bilangan 4 2017 tu. Okay. Dan perkeliling atau peraturan lain yang berkaitan. Okay. Banyaklah. Sebagai contohnya, untuk t-shirt dan baju korporat, ada kadar-kadar, ada kuasa-kuasa yang melulus. Untuk cenderahati, ada rujukan dia. Kan tadi kita tengok borangsi kan, ada di situ dah ditulis dah. Merujuk juga perkeliling 18,011, apa lagi, bilangan kalau kerajaan tu 2010, honorarium perkeliling mana, ada semua tu. So, dia bukan semata-mata merujuk kepada satu sumber perkeliling, satu sumber peraturan. Okay, banyak. Okay, kemudian apa-apa pun ikut kadar yang telah ditetapkan. Okay, yang telah diluluskan. Item tidak dibenarkan, tiada dalam surat kelulusan, tidak akan dibayar. Okay. Okay, pendahuluan ni boleh diambil dalam tempoh 14 hari sebelum program. Okay. Biasanya kalau mohon awal sangat pun saya tak bagi. Sebabnya, kalau mohon sebulan atau 3 minggu sebelum, kalau program tu lambat lagi, nanti dia akan menjejaskan tempoh 2 bulan. Okay. Sebabnya nanti kalau dah menjejaskan tempoh 2 bulan dari tarikh pendahuluan diambil tu, kita takut-takut kalau lepas 2 bulan pelarasan tidak dibuat, penasihat you all, staf berkenaan, kena potong gaji. Okay, pelarasan kita akan buat automatik melalui potong gaji. Okay. So, seeloknya 14 hari sebelum, tetapi elakkan saat akhir atau 3 hari sebelum. Okay. You all nak buat program hari Ahad. Janganlah hari Khamis, Jumaat baru hantar. Kan kita tak tahu.
sistem bank macam mana, teknikalnya macam mana, okey. Silap-silap hantar dokumen tak lengkap. Okey, dan nanti HCP pulangkan balik, sampai kat saya pulangkan balik. Dah jadi lambat, esok dah nak jalan program, duit pendahuluan tak dapat, barang tak ada. Program tak boleh dilaksanakan dengan sempurna pula nanti, Okey, di borang berkenaan, mesti senaraikan item yang akan dibeli, okey. Bila ambil pendahuluan, di borang tu ada kolom, ada ruang untuk senaraikan item yang akan dibeli. Jangan tulis di situ seperti di lampiran, seperti di surat keputusan. Memang saya reject. Isi semula, ya. Itemizekan satu-satu supaya satunya masing-masing you all yang memohon pun clear, ketua PTJ atau penasihat pun clear, saya pun tahu apa you all nak beli supaya dia tidak melanggar perenggan 9.1 tadi. Okay, item-item yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Kita nak elak yang tu, okay? Dan maksimum yang dia boleh diambil adalah 5,000. Okay, kalau tak nak ambil pendahuluan, boleh je. Pendahuluan ni tak wajib. Dan sebenarnya saya lagi suka kalau tak ambil pendahuluan, sebabnya bila pendahuluan dia terikat dengan pelarasan dalam tempoh 2 bulan. Kalau tak selaraskan, nanti kena potong gaji. Apa ni, staff nasihat kan. Okey, kalau tak nak ambil pendahuluan, buat tuntutan. Okay, ini tanpa pendahuluan, dia akan pergi ke tuntutan pelbagai lah. Okay, sama juga, perkeliling yang sama, condition dia yang sama juga. Okay. Okay, saya tunjuk sikit. Ini saya tunjuk sebahagian daripada borang pendahuluan pelbagai. Saya tunjuk atas je lah. Sebabnya, yang lain tu you akan isi. Tetapi yang ni adalah berbentuk peringatan. Nota penting untuk pemohon. Pemohon dikenaki mengisi dengan lengkap bahagian A, B dan C. Okay, nanti tengok sendiri di website tu. Apa ni, yang Cik Fazri dan Dr. Mira tunjuk tadi. Okay, di situ ada borangnya. Kemukakan borang ini ke pejabat pembayar, ke Zon 8 lah, berserta dokumen berikut yang saya sebut dah tadi. Okay. Nombor 3, permohonan tidak akan diproses jika tidak diisi dengan lengkap. Okay, pendahuluan pelbagai akan diselaras melalui resit-resit asal yang telah disahkan. Okay. Jika program dibatalkan selepas pendahuluan diambil, serahkan wang pendahuluan berkenaan sepenuhnya ke kaunter pejabat pendaring. Okay, sekiranya program cancel, contoh. Esok nak buat program. Tiba-tiba hari ni nak buat program apa nak buat program cuci kawasan. Tiba-tiba hari ni management maklumkan esok tak ada air. Tak ada air, tak ada elektrik. So program terpaksa dibatalkan. Dah ambil wang pendahuluan ni. Wang pendahuluan tu kena kembalikan dalam tempoh 7 hari dari tarikh pembatalan. Okey, kalau ditulis kat sini ke kaunter penerimaan kan. Okey, sekarang kita dah tak terima cash. Okey, pejabat bendahari semua dah cashless. Bank in kan balik ke akaun bendahari. Okey, duit tu transfer balik ke akaun bendahari. Okey, bila berlaku keadaan ni, nanti refer dengan HCP untuk dapatkan nombor akaun bendahari lah. Okey, itu dah ambil pendahuluan tadi. Okey, bila dah ambil pendahuluan, dah beli barang. Dah beli barang, sila simpan bukti pembelian, bukti bayaran di peringkat masing-masing. Biasanya, saya tahu, setiap projek atau aktiviti yang dilaksanakan ataupun di setiap persatuan ada bendahari masing-masing, betul? Ada setiausaha dan bendahari. Okey, presiden ke pengerusi ke, dia tak simpan resit-resit ni. Tak payah simpan. Okey? Biar setiausaha, biar bendahari buat kerja. Rekod adalah urusan setiausaha. Rekod kewangan adalah urusan bendahari. Biar dia orang buat kerja. Siapa-siapa yang beli pun, urus setia logistik ke, urus setia makan ke, resit tu lepas beli terus serah kepada bendahari. Jangan simpan masing-masing supaya tak ada berlakulah resit hilang, resit salah, letak lah, tak tahu letak mana lah tulisan dekat resit hilang.
Dan bila kita tanya bendahari, katanya, urus dia ni tak bagi, jawatankuasa ni tak bagi resit kat dia. Okay? Kalau sampai kat saya, biasanya memang saya beletir balik. Saya bising baliklah. Saya cakap dengan bendahari tu kerja you. You sepatutnya follow up dan simpan semua rekod kewangan. Okay? Okay, resit asal. Dokumen yang perlu disimpan adalah resit asal. Okay, boleh buat salinan untuk tujuan you punya laporan lah, tak ada masalah. Tapi yang asal mesti dikepilkan bersama dokumen tuntutan nantilah. Okay, sekiranya syarikat ataupun supplier bagi dalam bentuk invoice, kat atas dia tak tulis receipt tau, dia tulis invoice. Invoice tu syarikat mesti cap pay. Okay, kalau tak bayar lagi, maksud dia kami takkan bayar kepada staff, kita akan bayar terus kepada syarikat. Sebab belum bayar kepada syarikat kan. Okay. Sekiranya receipt dan invoice tu mestilah lengkap Receipt mesti lengkap dengan nama dan alamat syarikat, ada letterhead, nombor siri, nama dan nombor akaun bank, cap syarikat. Okay. Okey. Ada pula tanya saya, resit kami beli nasi lemak tepi jalan, macam mana Puan? Pakcik tu tak ada ni resit-resit komputer ni, macam mana? Tak apa, resit tulis tangan pun tak apa. Asalkan ada nombor siri dan saya tahu sekecil-kecil kedai tepi jalan makcik jual nasi lemak, bila dia dah biasa berurusan dengan UiTM, dia ada cop. Cop nama dia pun tak apa. Okay. Kemudiannya senarai nama penerima bayaran, sekiranya melibatkan honorarium ke ataupun borang akuan terima wang lah daripada pihak yang menerima. Okay, bukti pembayaran bukan bukti transaksi sebenar. Contoh you all beli online. Hari ni beli. Terus nak claim ni, nak hantar tuntutan. Saya tak bayar You all bagi kat saya bukti transfer online banking lah, kita kata bukti transfer tu kan. No, itu bukan bukti transaksi pembelian Saya tak tahu you all bayar kepada siapa. Bukti transaksi sebenar adalah receipt ataupun kalau kita beli online ni, Shopee ke apa, sampai item tu delivered dan receive. Itu. Kalau melalui online. Okay, delivered and receive. Okay. Dah ambil pendahuluan. Kalau tak ambil pendahuluan pun dah beli barang, guna duit sendiri, sekarang nak buat pelarasan. Nak buat tuntutan Okay. Banyak kali saya highlight di slide saya, memang banyak lah. Saya highlight yang pastikan pembelian mematuhi peraturan. Pastikan ikut kadar. Item yang tidak dibenarkan tidak akan diselaras. Okay. Supaya 3 perkara ni tertanam dalam kepala semua orang hari ni. Okay. Jangan lupa. Okay. Orang pelarasan bila ambil pendahuluan, dokumen pelarasan mesti sampai ke pejabat bendahari dalam tempoh 2 bulan dari tarikh pendahuluan diambil. Okay. Sekiranya pendahuluan diambil pada Disember, mesti sebelum tarikh akhir bayaran tahun berkenaan. Biasanya hujung tahun saya akan keluar pemakluman lah bila tarikh akhir bayaran. So sekiranya pendahuluan pada Disember, mesti diselaraskan sebelum tu lah. Kalau ambil 5 Disember, kemungkinannya 10 Disember dah kena selaras lah. Okay, di borang pelarasan pun ada ruang untuk isikan item yang telah dibeli. Isi Jangan tulis seperti dalam lampiran. Okay. Ketiga, resit yang sempurna. Saya dah sebut tadi. Okay, senarai pelajar. Tanda tangan mestilah asli dan bukan digital. Baki tunai. Okey, saya nak sentuh nombor 4 dulu. Senarai pelajar ni Contoh kita buat program, kalau ambil pendahuluan, kita benarkan program di luar lah. Contoh, you all pergi lawatan akademik ke Terengganu. Okey, jawatankuasa luluskan allow makan. Seorang RM15. Okey, untuk 1 hari. Okey, bila dah diberi allow makan, staff ataupun pensyarah akan mohonlah, you all akan mohon pendahuluan. Dan bila ambil pendahuluan, biasanya saya tak tahu macam mana you all buat, tapi saya assume you all bagi cash kepada setiap seorang. Kalau ada 10 orang, 10 orang ni akan terima tunai RM15 seorang. Okey, bila dah terima tunai ni, 10 orang ni kena tanda tangan
ada satu lampiran lampiran C kalau tak salah saya di borang pelarasan ni mesti tanda tangan masing-masing. Tanda tangan asli. Bukan digital dan bukan apa aku sign untuk semua orang. Macam tu. Tak boleh Mesti tanda tangan masing-masing. Okey, sekiranya tak dapat juga ni tanda tangan asli. Okey, nak digital ni. Nak buat macam mana kan? Hari ni program, lepas tu esok dah balik kampung. Okey, masing-masing dah balik kampung ni. Cuti lama. Rasa nak kena buat. Okey. HCP tanya saya boleh ke kalau nak digital? Kalau saya tak berapa setujulah. Okey, tetapi kalau HCP benarkan, saya boleh benarkan tetapi dengan pengesahan lah Pengesahan daripada HCP lah. Kenapa dan pengesahan dan justifikasi lah. Seboleh-bolehnya elakkan. Kalau tambah-tambah kalau program dalam kampus, program memang buat fizikal, you all bagi itu teruslah sign. Jangan bagi cash tanpa borang. Bawa cash, apa semua terus bawa borang tu sign terus. Peranan setiausaha lah. Peranan urus setia jawatankuasa makan ke apa ke. Terus sign masa terima tu. Okey, sekiranya nombor 5 baki tunai. Sekiranya tunai berbaki, contoh kalau kita mohon untuk 10 orang yang pergi 9. Ada balance untuk seorang RM15 baki, pulangkan balik kepada melalui online, pulangkan balik ke akaun bendahari. Kami akan keluarkan resit dan resit tu mesti disertakan di borang pelarasan. Okey, ni borang pelarasan. Okey, sama juga saya tak highlight dia punya, saya tak tunjuklah apa ruang-ruang yang perlu diisi. Ini adalah nota juga. Okay. Hendaklah diisi dengan lengkap oleh staf. Bila diisi dengan lengkap ni oleh staf lah Student tolong isi, boleh. Penasihat bolehlah minta tolong student yang isi, okay. Tetapi mesti staf lah yang tanda tangan apa semua. Resit-resit asal yang telah disahkan. Okay, ini saya sebut tadi kalau ada lebihan tunai, salinan resit bayaran balik baki pendahuluan. Okey, kena sertakan jugalah salinan surat arahan. Okey, salinan surat keputusan. Okey. Okey, jika wang pendahuluan digunakan untuk bayaran kepada pelajar, lengkapkan ni. Tadi saya sebut ni. Pengesahan penerimaan wang mengikut format di bahagian C. Okey, tanda tangan masing-masing. Okey. Itu pelarasan Dah ambil pendahuluan, buat pelarasan. Kalau tak ambil pendahuluan, buat tuntutan pelbagai. Ni kali keberapa dah ni tulisan biru ni, saya pun tak ingat dah. Okey, tetapi borang pendahuluan, bila dah belanja, dah habis program, mesti sampai ke pejabat bendahara dalam tempoh 7 hari selepas program dilaksanakan. Okey, nanti yang ni, saya dan HCP akan selaraskan balik tempoh. Okey, sebab akan ada pemakluman lain lah Okey, untuk tempoh yang sebenar. Okey, tetapi basically kami kena proses bayaran dalam tempoh 7 hari lah. Okey, mesti senaraikan item yang telah dibeli, resit yang sempurna dan disahkan. Okey, ni borang permohonan tuntutan pelbagai. Ni maklumat-maklumat ni lah kena isi. Lengkapkan maklumat di borang tuntutan. Again, borang ni row untuk maklumat tuntutan ni banyak tau. Bukan 1, 2, 3 row je. Ada 10 ke lebih. Isilah satu-satu. Jangan tulis seperti di lampiran. Okay? Tulis di sini. Borang ni saya rasa soft copy, boleh type di sini. Labelkan lampiran helaian di mana resit dilekatkan. Contoh kalau ada 10 resit, you all lekat je 10 resit dalam 3 helai. Kalau pembelian untuk satu item, contoh untuk keperluan program sahaja, it's okay. Tulislah kat atas helaian pertama ke ataupun di setiap helaian tu, atas tu tulis keperluan program. Keperluan program. Kalau ada 10 helaian, ada 3 jenis kelulusan keperluan program, apa lagi? Apa lagi biasa kita buat tuntutan? Boleh makan. Itu macam tu kan. Tulislah kat atas tu keperluan program. Helaian kedua mungkin pembelian minum pagi. Tulislah. Tak teruk sangat saya rasa nak menulis tu. Untuk memudahkan dan mempercepatkan proses bayaran sebenarnya. Okay, kalau kita dah nampak tu semakkan di peringkat HCP dan unit kewangan Zul 8 ni cepat sikit.
Okay. Dan dokumen di peringkat jawatankuasa di setiausaha pun saya rasa lagi nampak cantik dan tersusun lah ya. Okey, kalau di resit tu termasuk item-item yang tidak dibenarkan. Okey, yang tak ada kena-mengena ni dengan kelulusan yang diberi, potonglah. Okey, di resit tu contoh kalau beli untuk sarapan tu mungkin beli roti gardenia dengan air mineral. Tiba-tiba ada pula air Pepsi. Pepsi tu termasuk dalam bajet, potonglah. Kan memang saya takkan bayar lah. Okay. Photostat dan buat salinan resit sekiranya kan ada juga yang resit yang tulisan dia akan hilangkan yang kertas yang licin tu. Photostat siap-siap. Lepas tu resit original tu lekat di sebelah dia. Ni kena pandai sikit lah. Photostat tu bagi kalau kertas A4 tu kita photostat di sebelah. Kan? Macam ni Okay. Photostat di sebelah bagi ke kiri sikit. Yang original lekat kat sebelah. Okay? Macam tu. Supaya kita nampak tulisan tu. Mana tahu lagi 2 tahun you all nak tengok balik rekod bayaran tu minta dengan saya. Buka-buka tinggal kertas kosong je. Tulisan semua dah hilang. Tapi kalau kita photostat insyaAllah tak hilang lah. Okay? Dan juga untuk salinan setiausaha lah. Pastikan semua resit disahkan. Okey. Okey, ni saya nak highlight lagi sekali. Tadi di Pekeliling Bendahari bilangan 4 2017 tu. Ini adalah perenggan 9.12. Cik Liana, nanti kalau tinggal 15 minit, mohon menyampuk takut saya terlajak. Okey, ini 9.12. Apa tindakan yang perlu dibuat sekiranya kita perlu mendahulukan wang peribadi. Okey. Dalam kes nak buat tuntutan pelbagaian ni, nak guna duit sendiri dulu. Okey, kita kena merancang Merancang dan menyenaraikan apa item nak dibeli. Kemudian menyemak keperluan mendapatkan barang berkenaan dengan item kontrak pusat UiTM atau item store. Ini dah kurang relevan. Tetapi sebagai contoh kalau program tu perlukan kertas A4. Kertas A4 ni ada stok di HCP, di pentadbiran, di UiTM. Okay? Kertas A4 putih tu lah. Ataupun kertas A4 yang ada color tu. Pink, hijau, biru, kuning. Okay? Yang tu boleh mohon lah. Payahlah beli. Okay? Kemudian yang ketiga ni. Pekeliling ni bold tulisan ni sentiasa merujuk dengan pejabat pembayar. Dengan kamilah, dengan UKZ 8 mengenai peraturan perolehan yang berkuat kuasa bagi memastikan perolehan tidak melanggar mana-mana peraturan. Okey, dan seterusnya membolehkan bayaran pemulangan dibuat. Okey, ni senarai semak dia. Just kalau nak saya Cik Fazli dan juga Dr. Mira, saya nak minta dan juga ni lah dengan Dr. Mira dengan Dr. Fazli pun saya tak sebut lagi. Senarai semak ni kalau boleh attach di dokumen tuntutan pelbagai. Okay. Maksudnya additional dokumen lah. Orang ni ada di Pekeliling, nanti saya bagilah yang elok sikit sebab ni scan je kan. Maksud dia bila dia nak claim tu dia dah tick lah. Benda-benda dia dah buat lah sebelum dia beli. Bukan masa dia nak hantar tuntutan. Okay. Sebab dia sebelum membuat satu perbelanjaan. Okey, ini saya just untuk makluman lagi sekali lah apa dokumen-dokumen lengkap yang diperlukan untuk membolehkan kami membayar lah. Untuk bayar pendahuluan, untuk buat pelarasan dan untuk bayar balik tuntutan Okey. Amalan terbaik untuk tuntutan pelbagai satu program, satu kali tuntutan atau bayaran sahaja. Maksudnya, kalau you all buat program one off, macam program hari ni program hari ni katakanlah di bulan puasa. Contoh kalau ada lunch lah kita kata ada lunch you sedia makan, tuntutan tu sekali je. Makan, kalau kelulusan untuk program hari ni ada makan dan keperluan program. Tuntutan tu hantar sekali je. Janganlah sekali ni hantar untuk keperluan program. Lagi satu tuntutan hantar untuk makan. Sebabnya apa? Sebabnya urus dia lain-lain. Tak hantar sekali je. Satu program sekali je tuntutan. So tak adalah siapa-siapa buat kerja 2 kali.
bendahari program pun buat kerja sekali, HCP pun buat kerja sekali, staff saya pun buat kerja sekali, saya pun buat kerja sekali je. Okay. Ini saya highlight balik. Tempoh-tempoh yang seeloknya lah ya. Untuk kita praktiskan. Okay, mohon pendahuluan 14 hari sebelum program. Lengkapkan dokumen tuntutan 7 hari dari tarikh program. Okay, kemudian saya ni akan ambil masa 7 hari untuk proses bayaran. You nampak lama kan 7 hari? Tak, sebenarnya maksimum 7 hari. Bukan minimum. Okay, sama juga yang lain tu dia maksimum lah Nombor 2 hingga 5 ni pun 7 hari maksimum. Kalau kata hari ni program, hari ni Jumaat, hari Isnin nak hantarlah. Lagi bagus, lagi cepat lagi bagus. Kan? Kalau you dah dahulukan duit, kan nak guna duit cepat kan? Hantar cepat. Tapi bila dah hantar tu, janganlah hantar hari ni, esok dah kejar saya. Tanya payment bila nak dapat. 7 hari maksimum. Kalau dah tempoh 7 hari tak dapat balik bayaran, okay, follow up. Okay. Kalau dalam 7 hari tu, harap sabar kejap. Tenang kejap. InsyaAllah selesai. Kalau semua dokumen lengkap. Okay. Okay, ni tadi, ini muat turun dokumen kewangan ni di skrin ni adalah skrin laman web Pejabat Bendahari. Tetapi, dokumen yang sama telah ada di web COE KPK tadi, gunakan di situ. Okay. Sekiranya ada borang yang dikemas kini, saya akan salurkan maklumat lah. Okay. Okay. Ini bukan FAQ rasmi tau. Ini soalan-soalan yang kerap ditanya dan dibangkitkan kepada saya, kepada HCP. Banyak sebenarnya. Kalau saya nak listkan sangat banyak. Tetapi ini antaranya lah ya. Okay. Kedai tiada resit berkomputer. Resit tulis tangan diterima tak? Siapa? Yang ni pun tolonglah. Tolonglah jawab di ruangan chat, tulis nama soalan. Okay. Kedai tiada resit berkomputer, resit tulis tangan diterima tak? Okay. Yang biasa kami terima lagi, soalan yang lain. Kami buat program di Kelantan. Barang nak kena beli kat Shah Alam juga ke? Kami buat program kat Terengganu. Barang nak beli kat Terengganu boleh ke? Kami ni buat program di Shah Alam. Tapi saya nak beli juga barang di Johor sebab saya balik kampung. Kampung saya kat Johor. Macam mana? Boleh ke? Okay. Nombor 1 saya dah sebut sebelum ni kan? Okay, boleh. Tetapi mesti lengkap lah. Cop apa semua. Ada nama siri resit. Kalau resit tulis tangan ni, seeloknya yang ada nama siri. Kalau tak ada nama siri tu, saya tak rasalah resit kedai. Takut you buat sendiri. Takut beli resit di kedai, tulis sendiri kan. Okay, nombor 2 dan 3. Nombor 2 tu tak ada masalah. Kalau buat di Kelantan, belilah di Kelantan. Pun tak ada masalah. Nak beli di Shah Alam pun boleh. Nombor 3, kami buat program di Shah Alam, beli barang di Johor. Kenapa nak beli barang di Johor? Di Shah Alam tak ada ke barang tu? Tak ada masalah beli di Johor. Tapi dengan justifikasi lah. Kalau beli online tu saya consider jugalah mungkin lebih murah beli online apa semua kan. Kedai kat Johor lagi murah daripada kedai kat Shah Alam. Okay, tetapi kita utamakanlah pembekal tempatan yang dekat dengan kita. Okay? Kita ni universiti yang duduk di, orang kata di tengah-tengah masyarakat. Okay? Kita membantu. Kita bantu masyarakat di sekitar kita. Di peniaga-peniaga di sekitar kita. Nombor 4 adalah apa? Ada lebihan bajet untuk keperluan program. Dah tak nak beli dah ni, keperluan program dah cukup. Nak guna untuk top up buat banner. Boleh ke? Kalau tanya saya, memang tak boleh lah. Dan saya sebut juga tadi, nak mohon pindaan ke peruntukan tambahan pun tak boleh. You ada dapat kelulusan, banyak tu lah belanja. Okay, ikutlah item tu. Kan? Janganlah nak pusing-pusing, nak top up sana sini. InsyaAllah yang kita bagi tu cukup. Buatlah secukupnya. Okay, buatlah ikut peruntukan yang dah dapat. Kena kreatif lah. Okay. Kami nak print banner di luar sebab nak cepat dan murah. Okay, nak print banner di luar sebab cepat dan murah. No, nombor 5 ni tak boleh. Murah ke mahal ke, keutamaan kita pusat percetakan. Okay. Kalau dah pusat percetakan bagi surat kata membenarkan kita buat di luar sebab dia tak sempat buat. Dia tengah print buku konvo.
dan dia benarkan kita buat kat luar, tak apa. Okey, saya terima. Tetapi nak print ni dah plan dah dalam kepala, tak nak lah buat kat pusat cetakan sebab mahal. Oh, cannot. Okey. Okey, nombor 6, kami dah beli peralatan X, tapi dalam surat keputusan tak ada item ni. Macam mana? Jawapan dia tak lah. Okey, terima kasih Lena. Saya maklum. Okey, nombor 8, beli barang melalui Shopee tapi barang belum sampai. Bolehkah saya buat tuntutan? Tak boleh, saya dah sebut tadi. Kena tunggu sampai keluar receipt yang receive, deliver and receive. Kami buat program di rumah anak yatim. Yang sedia makan tu tukang masak rumah anak yatim tu. Tak order caterer. Receipt macam mana? Yang ni rumah anak yatim tu kenalah keluarkan surat pengesahan ataupun mesti adalah some sort of receipt ataupun invoice ke tuntutan ke macam mana. Yang ni case by case lah kita akan buat penilaian sama ada boleh bayar tak boleh bayar. Okey, nombor 10, kami buat ceramah di bulan puasa, nak buat program petang. Lepas tu nak buat majlis buka puasa. Macam hari ni lah kan kita buat program pagi, tapi you nak buat majlis buka puasa pula sempena program pagi ni. Tak boleh. Kalau buat program petang pun tak boleh. Kalau nak buat majlis buka puasa tu, majlis buka puasa lah antara maghrib sehingga ke lepas tarawih nanti tu. Okey, nombor 11, kawan-kawan yang pergi lawatan akademik tu dah balik kampung. Tanda tangan dia orang macam mana? Macam saya sebut tadi lah. Seelok-eloknya original. Bukan seeloknya, mesti original sebenarnya. Kalau dah terpaksa digital tu, case by case kita akan pertimbangkan. Okey, nombor 12 ni, kenapa tak boleh bayar? Kan penasihat dan bahagian HCP dah sahkan. Yes, ada keadaan di mana saya tak bayar. Kenapa? Kerana sebab tadi, yang tulisan yang dekat pendahuluan tadi kan, yang tulisan biru lah apa semua tu, yang hijau tu, sebab ada item tak dibenarkan lah. Sebab tu peranan penasihat dan HCP sangat penting. Jangan lepas kepada pejabat bendahara je untuk tak apa pejabat bendahara semak nanti. Tak apa pejabat bendahara tengok je nanti. No, tak apa tu. Saya ni kalau orang kata gate pula. Tol gate tu. Kalau dari Kedah, Bukit Kayu Hitam ke Johor, ke sempadan Singapura tu, saya ni kalau dari utara ke selatan tu, Kedah ke Johor, saya ni pejabat bendahara adalah gate yang terakhir di Johor. Sementara nak sampai kat saya, ada gate lain. Tol gate yang lain tu. So, you are tapis lah. Okay, bendahari tapis. Bendahari program tapis. HEP tapis. Penasihat tapis. Pegawai yang menyemak dan melulus tapis. Okey. Kami dapat bajet untuk lunch tapi kami guna untuk sarapan. Saya tak ada masalah yang ni tapi masih tertakluk kepada perubahan ataupun kelurusan tindakan lah. Okay. Dan juga kadar dikurang daripada lunch is okay. Okay, ni saya tak highlight sebab dah di kongsi perinci tadi oleh Dr. Mira. Saya nak tunjuk je. Okay. Okay, kalau di borasi tu ada honorarium dan cendera hati kepada siapa dan mesti menggunakan kadar yang diluruskan Macam ini, okay. Okey, terus ke isu-isu tuntutan dan bayaran. Okey, isu-isu tuntutan ni, ini yang orang kata dalam skop yang sangat besar. Skop yang sangat besar di peringkat universiti. Tetapi punca ni dari mana? Punca dia dari dokumen yang kita terima, yang you all buat. Okey? Kalau tak ada punca tu, tak tengok di dokumen, kita tak tahu, kita tak nampak sangat 9 perkara ni berlaku. Okey, contoh rasuah. Asyik ambil dengan caterer yang sama je. Asyik ambil dengan supplier yang sama je. Lepas tu ada apa lagi? Rasuah ni kalau tuntutan palsu. Program pembelian tak berlaku pun. Tapi sebab resit tu resit tulis tangan, resit manual, ada. Tuntutan palsu adalah sebahagian daripada rasuah So berlaku isu-isu tu. Bayaran lewat dibuat. Okay. Ini pun kalau dah lebih 7 hari, lebih 14 hari, lewatlah. Tuntutan palsu saya sebut. Konflik kepentingan. Okey. Asyik order makan dengan syarikat A je. Rupanya syarikat A tu family dia punya. Kawan-kawan dia punya. Staff KPK sendiri. Elakkan ya. Seelok-eloknya elakkan. Kalau ambil dengan caterer college pun, kita ada 4-5 caterer ni.
Gililah. Jangan asyik dengan satu je. Okay? Pecah kecil. Quotation syarikat meragukan. Ni dalam kes-kes kita dapatkan banyak quotation, kita nak beli t-shirt ke apa, kita buat perbandingan harga, dapatkan quotation sebab syarat untuk buat perolehan untuk pembelian ni kadang saya minta kalau lebih nilai dia lebih pada 3,000, 5,000, saya nak 3 quotation. Bila quotation tu sama je rupa dia. Tukar letterhead je. Kenapa tu? Perolehan yang tidak memenuhi syarat, tuntutan lewat dikemukakan, ni yang lebih daripada 2 bulan lah. Dokumen tidak lengkap, yang melambatkan bayaran. Okay? Ni saya nak tunjuk. Ni real case ya. Okay, yang skrin depan ni, yang kotak merah ni, satulah yang belakang ni, yang dipanjang sampai ke sini, sampai ke hujung. Okay, kalau tengok nama 1 sampai 5 lah, dia sebenarnya banyak, panjang senarai ni, ada 30 nama. Cuba you tengok tanda tangan dia orang. Contoh nombor 1 tu lah. Jangan nombor 1 lah, nombor 1 sampai 5. Tanda tangan yang sama. Kalau sampai 10 tu pun, ada tanda tangan yang sama tak? Semua tak sama. Orang yang sama, tanda tangan tak sama. Dan kalau tengok trend orang yang tanda tangan ni, sama je. Tu yang saya kata ni, tanda tangan wakil, dah kesorang je tanda tangan untuk semua. Lepas tu ni, macam mana boleh tak sama antara dua dokumen? Kan? So, benda macam ni, saya, kalau ikut saya punya label ni, saya tak patah balik dokumen. Saya hantar terus ke unit integriti. Ini jatuh bawah tuntutan palsu. You defend lah. Defend lah dengan unit integriti macam mana. Dan nama yang nak kena defend bukan you all. Pensyarah tu. Nasihat. Para penasihat yang ada kat sini, saya ambil maklum lah. Saya tak pulangkan dokumen. Saya hantar terus ke unit integriti. Sebagai tuntutan palsu. Kalau tak dapat tanda tangan, that's it. Tak dapat lah. Jangan tanda tangan macam ni. Resit tiada pecah syarikat dan resit tulis tangan kosong, resit kosong, isi sendiri. Ini biasa. Kadang saya tahu kedai kat section 2 tu pun, kadang kita minta je resit kosong kat dia, dia bagi. Dia kata tak apalah, you isi sendiri. Beli RM5, claim RM50. Berlaku. Okey, isu-isu lain, dokumen lewat. Dia saya dah sebut dah tadi, banyak kali dah sebut. Ini pun dah sebut. Okey, ini KPI pejabat benari. Saya nak highlight nombor 2. KPI 7 hari. Kami kena proses 7 hari. Dalam tempoh 7 hari itu adalah KPI yang telah ditetapkan oleh universiti kepada pejabat benari. Okey, dan juga pematuhan kepada persijilan ISO pejabat benari lah. Okey, ini tadi Dr. Mira dah sebut semintas lalu sebenarnya tadi berkeliling ni. Okey, untuk pengurusan kewangan universiti, untuk pengurusan kewangan berhemat kita ada perkeliling nak Chancellor. Bilangan 2, 2023. Kalau tengokkan perkeliling ni, ini adalah fokus dia kepada staff. Okey, tetapi dalam tu ada aktiviti pelajar. Kenapa kepada staff? Sebab staff, penasihat, staff HEP dan staff di pejabat benari, kami dan kita ni sama-sama bertanggungjawab ke atas semua aktiviti. Seorang pelajar, aktiviti staff, dan pelajar janganlah lepas tangan. Okay, you all bertanggungjawab sepenuhnya juga. Okay. Dalam perkeliling ini dia highlight juga aktiviti pelajar. Apa inisiatif yang boleh dilaksanakan untuk penjimatan? Banyak sebenarnya. Ada 8. Okay. Tak apa. Nanti slide ni saya share lah. Saya bagi. Okay. Yang ke-8 adalah Dr. Mira sebut tadi, penganjuran program dibuat di dalam premis UiTM sahaja. Okay, yang mohon bajet guna duit UiTM, okay. Buat dalam UiTM. Okay. Buat di luar guna peruntukan amanah ni adalah menggunakan wang tajaan sahaja. Penganjuran majlis staf yang tidak menjana pendapatan, yang mana boleh kurang, kita kurang. Yang mana kita boleh elak lah. Yang mana tak perlu, tak payahlah buat. Okay. Kita buat sehabis baik dengan menggunakan peruntukan yang ada lah Okey, saya itu saja sebenarnya apa yang saya nak bentangkan secara detail. Okey, tetapi dari kesimpulan kita kena tahu sama ada
kita sebagai pelajar, sebagai staf, sebagai penasihat, staf HP dan saya sendirilah, peringatan kepada saya sendiri juga, kita kena tahu punca kuasa kita buat sesuatu. Kena ada kelulusan dan ada punca kuasa. Boleh ke pelajar nak sign je dokumen? Boleh ke pelajar nak buat sesuatu tanpa kebenaran TNCHP? Boleh ke pergi keluar? Okay? Dokumen yang kita kemukakan untuk pendahuluan, untuk tuntutan, untuk permohonan mestilah lengkap. Okay? Supaya proses tu smooth lah, tak adalah kejap patah balik kan. Menjaga integriti dan juga mematuhi tempoh masa yang telah HCP dan pejabat bidara ditetapkan, dan kita sama-sama memainkan peranan ya untuk memastikan semua mematuhi peraturan. Apa yang kita laksanakan ni adalah penuh ber-accountability dan berintegriti. Dan ini saya share sikit slide daripada unit integriti UiTM. Warga UiTM termasuk pelajar, kita mesti menolak rasuah. Rasuah tu ada 4 elemen kat sini: menerima, memberi, menyalahguna kedudukan dan kuasa, dan juga membuat tuntutan palsu. Okay, yang kedua, mematuhi prosedur kewangan. Bila kita buat suatu keputusan, bila kita buat suatu aktiviti, mestilah untuk kepentingan universiti dan tiada konflik kepentingan. Okay, yang ketiga, mengemukakan dokumen tuntutan palsu. Tindakan tertertib ya. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya serahkan balik kepada Cik Farah.